Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Dan saudara, Berita Tengah Malam ini dimulakan dengan laporan di mana setelah hampir sebulan kehilangan seorang lelaki di Sungai Kuala Pai, Padang Terap, Kedah terungkai apabila satu rangka manusia ditemukan kira-kira 300 meter dari lokasi mangsa terjatuh. Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulkiaman Manza berkata pihaknya mendapat maklumat penemuan daripada orang kampung kira-kira pukul 3.40 petang. Operasi mengangkat naik rangka itu dilakukan polis bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Nerang dengan bantuan orang kampung. Dan Alhamdulillah pada pukul 5 petang tadi, rangka tersebut telah berjaya dibawa naik dan telah dihantar ke Hospital Sultan Ambayah. So operasi membawa naik agak sukar kerana kelajuan air pada petang ini agak kuat, menyebabkan kita mengambil masa lah untuk membawa naik, dan rangka tersebut telah agak sukar dibawa naik kerana tinggal rangka saja. Tulang-tulang lain masih ada lagi. Mayat diserahkan kepada ahli keluarga setelah selesai bedah siasat. Dalam kejadian 27 Jun lalu, Muhammad Syahril Hamid, 30 tahun, dilaporkan lemas dipercayai terjatuh ke dalam sungai. Hanya selipar dan motosikal ditemui berhampiran lokasi mangsa terjatuh. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon rakyat untuk tidak berputus asa dalam mencari ikhtiar dan penyelesaian untuk menamatkan wabak COVID-19 yang melanda negara. Dan ini kerana sebagai umat Islam yang beriman, penganutnya dianjurkan untuk bersabar dan yakin dengan ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan amalan yang sangat dituntut. Bukan saja untuk mengukuhkan aspek kerohanian, tetapi juga adalah seiring dengan sikap bertawakal kita kepadanya setelah kita melaksanakan pelbagai ikhtiar dalam mendepani ujian ini. Sebagai manusia biasa, kita berusaha untuk terus mematuhi SOP serta memastikan program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan atau PIK yang sedang rancak berjalan di seluruh negara juga dapat menjadi ikhtiar melindungi rakyat Malaysia. Beliau turut berharap semangat, kerjasama dan perpaduan yang ditunjukkan petugas Barisan Hadapan dapat dikekalkan walaupun berdepan keadaan yang sukar. Beliau berkata demikian menerusi program Malaysia Berzikir yang diadakan secara maya menerusi rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Kementerian Kesihatan diarah mengenal pasti jumlah kematian pasangan suami isteri akibat COVID-19. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan itu dilakukan bagi memastikan kebajikan anak-anak mereka terjamin. Ini kerana banyak diwar-warkan, diviralkan oleh para netizen dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada netizen, rakyat Malaysia yang begitu prihatin mewar-warkan cerita ini, meviralkan cerita ini, dan mungkin ada tempat lain yang tidak diviralkan yang kita tidak tahu. Jadi saya telah pun meminta Datuk Seri Dr. Adham untuk mendapatkan kalau kes-kes yang sama melibatkan kematian kedua-dua ibu bapa yang menyebabkan akan kesusahan kepada anak-anak mereka. Beliau ditemui ketika melawat 8 beradik yatim piatu yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 di Bukit Beruntung, Rawang. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Menteri Pertahanan turut mengumumkan anak-anak berusia 4 hingga 18 tahun itu dijadikan anak angkat kementerian. Dalam pada itu, waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia digesa segera membuat permohonan wang ihsan RM5,000 dari pajak Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata bantuan bertujuan mengurangkan beban ditanggung oleh keluarga. Setakat ini hanya 1,500 permohonan telah diterima.
Saya nak menyuruh kepada semua yang mengalami ataupun kehilangan waris yang akibat datang kepada NAKMA. Kita ada talian-talian untuk kita memberi maklum balas, hotline dan sebagainya, untuk kita menghulurkan bantuan secepat mungkin. Saya cadangkan mereka datang ke depan untuk kepada NAKMA. APM sekalipun, Angkatan Pertahanan Awam akan menyelaraskan senarai itu untuk kita salurkan bantuan itu. Datuk Seri Muhammad Rizwan ditemui selepas meninjau operasi Pusat Pemberian Vaksin Dewan Seroja di Putrajaya. Fasa 2 program vaksinasi industri pembinaan CVAC akan bermula 5 Ogos dengan melibatkan 55,000 pekerja binaan di Pulau Pinang dan juga Johor. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendaftaran telah dibuka 12 Julai lepas dengan 30,000 slot diperuntukkan untuk Pulau Pinang dan 25,000 slot untuk Johor. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan semua slot di Johor telah habis ditempah, manakala di Pulau Pinang pendaftaran masih diteruskan dan 22,800 slot telah diambil. Pendaftaran program CVAC untuk 40,000 pekerja binaan Pahang dan Sabah pula bakal dibuka 25 dan 31 Julai ini. CVAC Fasa 1 telah bermula sejak 1 Julai lalu di Kuala Lumpur dan Selangor. Sehingga kemarin lebih 24,000 pekerja atau 60.26% daripada keseluruhan yang berdaftar dengan program CVAC telah menerima dos pertama vaksin tersebut. Kerajaan Sarawak akan menghantar bekalan oksigen ke Kalimantan Barat untuk kegunaan pesakit COVID-19 di wilayah Indonesia itu. Bantuan dihulurkan selepas mendapat permintaan daripada Gubernurnya. Dato' Ahmad James is looking to the border. It had to be G2G. What we can do is just similar to what we did before. Apabila setidaknya berkendakkan gas, kita akan menghantarkan pihak border kita, askar, menghantar sampai ke askar. Beliau ditemui selepas melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 di Kuching. Ke arah memastikan Tasik Kenyir di Hulu Terengganu menjadi destinasi pelancongan yang mencapai status imuniti kelompok, sebanyak 500 dos suntikan pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada para penggiat industri pelancongan dan penduduk di kawasan sekitar Pengkalan Gawi menerusi program outreach vaksinasi. Kesemua proses suntikan tersebut dilaksanakan di atas 4 buah rumah bor yang disewa khas menerusi program anjuran Pejabat Daerah Hulu Terengganu dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Daerah, Kemajuan Lembaga Terengganu Tengah ke Tengah dan Jabatan Pelancongan Negeri. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Rahman, pihaknya menyasarkan 300 individu dalam sektor pelancongan menerima suntikan pertama ini, manakala bakinya diberikan kepada penduduk setempat. Kata okey lah, mana kata tak ada efek apa-apa pun, masalah ke mana untuk kita macam mana tu nak kata ni, untuk kita nak kerja sini mana kata tak ada benda ni susah juga nak kerja susah mana kita gaulang dengan orang ramai. Jadi benda ni patutlah kena buat pun. Kita tengok suasana hari ni lah, ada kelainan sikit lah. Hari ni kita buat data book ni, mungkin antara faktor besarnya memudahkan pemandu-pemandu bot sekitar tempat pelancongan ni dapat ambil vaksin sini. Ni usaha kerajaan agak baik lah. Sebab mari ke pelusuk kampung lah, semua tu pelusuk kampung sekarang ni. Alhamdulillah memudahkan orang ramai lah untuk turut serta dalam program vaksin ni. Program vaksinasi ini merupakan salah satu daripada siri outreach vaksinasi sektor pelancongan yang dimulakan Pulau Kapas minggu lalu dan disusuli seterusnya ke Pulau Redang, Pulau Perhentian dan Pulau Tenggol. Masih lagi di Terengganu, percubaan membuat laluan tikus untuk keluar dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bandar Cenih Baru dan Felda Neram 2 Terengganu yang bermula semalam gagal apabila ia dikesan oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanian Ramlan berkata cubaan meloloskan diri itu dikesan awal pagi tadi berdasarkan pemantauan pihaknya.
Polis telah memasang penghadang konkrit dan kawat berduri di setiap laluan termasuk lorong-lorong tikus. Namun masih terdapat individu cuba mengambil kesempatan keluar dari kawasan berkenaan. Tindakan tidak bertanggungjawab itu jelas melanggar SOP ditetapkan dan tindakan tegas akan diambil. Dalam tempoh 2 hari ini kita mulai kesan percubaan membuat laluan baru keluar daripada kawasan PKPD. Walaupun bagaimanapun kita letakkan anggota, kita kena pasti lebih kurang 4 atau 5 laluan-laluan kecil yang cuba dilakukan oleh penduduk. Kita cuba sekat dan alhamdulillah ini berjaya. Tegas Superintendent Hanyan, polis akan mengetatkan pemantauan dan menggesa penduduk patuh SOP ditetapkan bagi mengelak tindakan tegas diambil terhadap mereka. Semua penduduk dalam kawasan PKPD juga diingatkan tidak memotong gelang kuarantin kerana ia jelas melanggar peraturan. PKPD Bandar Cenih Baru dan Felda Neram 2 melibatkan kira-kira 20,000 penduduk yang dipantau polis dengan kekuatan 28 anggota pada satu masa. Hampir 300 kes berkaitan berita palsu telah diambil tindakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan mula diperkenalkan tahun lalu. Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah membuat 465 penafian berita palsu setakat 17 Julai lalu. Sepanjang tempoh antara 18 Mac hingga 2020, 18 Mac 2020 hingga 11 Julai 2021, perincian tindakan yang telah diambil oleh pihak polis adalah seperti berikut. Sebanyak 282 kes telah diambil tindakan, 163 kes masih dalam siasatan, 119 kes telah selesai disiasat, 29 kes kalau khusus di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. KKMM turut menangani berita palsu berkaitan institusi diraja, agama dan perkauman bersama PDRM dengan 743 kes disiasat dan 80 telah didakwa sejak 2015 hingga Jun 2021. Sementara itu, Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Dev Kumar MM Sri memaklumkan sejak pelaksanaan penguatkuasaan Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021, trend penyebaran berita palsu telah berkurangan. 12 bulan sebelum pre-ordinan darurat iaitu 18 Mac 11 November sehinggalah 11 Mac kita ada average of 24 cases per month. Pada past 4 months sejak ordinan darurat diwartakan, we average 7 cases only. So we strongly believe that ordinan darurat has helped us in reducing fake news with regards to the pandemic, and also plus the tindakan-tindakan yang telah diambil oleh task force untuk respon cepat untuk menyangkal berita-berita palsu. Tambahnya, PDRM bertindak menerusi data-data hasil keberkesanan tindakan KKMM dan SKMM serta penguatkuasaan yang dilaksanakan. Pendekatan keseluruhan negara atau Whole of Nation berupaya mempercepat agenda pendigitalan dan penerokaan teknologi seperti digariskan dalam rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dan dasar revolusi perindustrian keempat 4IR negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pendekatan tersebut memerlukan kerjasama rapat antara kerajaan, industri dan juga rakyat.
Transformasi digital serta penerima gunaan teknologi menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi negara. Beliau berkata demikian menerusi perutusan pembukaan ketika mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat 4IR negara menerusi sidang video. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menerusi satu kenyataan. Mesyuarat telah membuat keputusan untuk mempromosi penggunaan e-pembayaran dalam kalangan peniaga dan pengguna. Inisiatif ini akan diterajui Bank Negara Malaysia di bawah kluster masyarakat My Digital sejajar hasrat mewujudkan transaksi tanpa tunai untuk semua perkhidmatan kerajaan menjelang 2022. Selain itu, kumpulan kerja peraturan dan undang-undang digital My Digital juga mencadangkan penggubalan undang-undang baharu dan meminda peraturan sedia ada. Turut dibincangkan inisiatif identiti digital nasional dan tanda tangan digital. Hari ketiga ibadah korban diteruskan dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Yayasan Kebajikan Muslim My Foundation menganjurkan projek Korban Care for Ummah QC4U melibatkan 229 ekor lembu. Laporannya Audi Muhammad Nur. Program bermula pada Hari Raya Aidiladha dan berlangsung sehingga esok. Ia melibatkan beberapa buah lokasi antaranya di Perak, Selangor, Melaka dan Sabah. Daging korban tersebut diedarkan kepada golongan asnaf di setiap lokasi yang terlibat. Pengarah projek QC4U, Siti Najihah Zaini berkata, program ini dijalankan dengan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Daging yang telah siap dilapah akan dimasak dan seterusnya melalui proses inovasi daging korban di dalam pack yang sedia untuk dimakan. Tahun ini, Alhamdulillah, penyertaan korban bersama dengan manufacturer adalah sebanyak 229 ekor yang kita allocate untuk production pack korban ni ataupun dalam bentuk pack ready to eat ni ada 190 ekor yang kemudian kita akan proses dihilang. Dan the rest 39 ekor yang kita akan bagi kepada askar sebanyak 2,730 buah keluarga. Saya dan tim daripada My Fund Action dapat kita korbankan lembu sebanyak 239 ekor lembu, dan hari ini saya dan tim saya serta Ada Ariana kita orang akan bergerak ke Kuala Selangor, kita akan gerak ke Kelang, Shah Alam dan semua sekitar untuk menghantar 500 kilogram daging. 122 ekor lembu telah disembelih di pusat penyelebihan Kampung Indah Banting. Walaupun kita masih dalam pandemik COVID-19, ia tidak menghalang terutamanya masyarakat beragama Islam untuk melakukan ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Tapi perlulah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ketika melakukan ibadah korban itu. Audi Mamano, Berita RTM. Di Melaka, 1,800 pack daging korban diagih kepada golongan asnaf di sekitar Parlimen Masjid Tanah. Sumbangan diberi oleh 3 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Korporasi iaitu UDA Holdings, Tekun dan juga Bank Rakyat. Timbalan Menterinya Datuk Mas Ermiyanti Samsudin berkata sumbangan dengan peruntukan RM170,000 diberi kepada penduduk luar bandar dalam menjalani kelangsungan kehidupan mereka sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Selain itu, turut diagihkan kit makanan dan wang tunai RM200 kepada 250 asnaf yang terpilih melalui peruntukan Perbadanan Nasional Berhad Pernas dan Bank Rakyat. Datuk Mas Ermiyanti berkata demikian selepas mengagihkan sumbangan kepada wakil penduduk di sekitar kawasan Parlimen Masjid Tanah secara pandu lalu. Situasi COVID-19 global, lebih 192,000 kes COVID-19 telah didaftarkan seluruh dunia dengan 4.1 juta kematian.
Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan lebih 35 juta kes direkodkan dan kematian melebihi 625,000 berdasarkan data dikeluarkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC negara itu. Jangka hayat rakyat mengalami penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dalam laporan CDC itu, 74% penurunan jangka hayat yang direkodkan dipercayai berpunca daripada COVID-19. Tahun lalu, kira-kira 3.3 juta kematian direkodkan di Amerika Syarikat dengan 11% daripadanya akibat pandemik itu. Jangka hayat rata-rata warga negara Uncle Sam pada tahun lalu turun 1,5 tahun, manakala bagi orang kulit hitam dan Hispanik pula 3 tahun. Korea Selatan buat hari kedua berturut-turut merekodkan kenaikan kes baharu dengan 1,842 kes dalam tempoh 24 jam, tertinggi pernah direkodkan negara itu. Jumlah itu termasuk 270 tentera yang dijangkiti selepas pulang dari pelayaran di pantai timur Afrika. Korea Selatan merekodkan kes harian melebihi 1,000 dalam tempoh 2 minggu ketika negara itu sedang berdepan program vaksinasi yang perlahan, tahap kewaspadaan yang kurang dan penyebaran varian baharu yang cepat menular. Sebahagian besar kes baharu dikesan di kota metropolitan Seoul. Di India, 3,523 kaki tangan Air India dijangkiti COVID-19. Kementerian Penerbangan Awam negara itu ketika di Parlimen memaklumkan setakat 14 Julai lalu, 56 daripada jumlah itu meninggal dunia akibat wabak itu. Syarikat Penerbangan Nasional India itu sebelum ini melakukan penerbangan khas untuk membawa pulang rakyat negara itu yang terkandas semasa krisis pandemik. Kira-kira 2.2 juta rakyat negara itu terkandas dengan sebahagian besarnya berada di negara Arab, Asia Tenggara dan Amerika Utara. Setakat 20 Julai, lebih 14,500 penerbangan khas penghantaran rakyat negara itu dilakukan. Di Asia Tenggara, kes COVID-19 kini menghampiri 1 juta. Asia Tenggara mencatatkan 997,778 kes aktif dengan Indonesia, negara paling terkesan, merekodkan hampir 550,000 kes. Sementara Thailand buat hari kedua berturut-turut mencatatkan kes tertinggi 13,655 kes. Brunei pula menjadi negara paling kurang kes aktif dengan hanya 41 kes. Setakat ini, lebih 130 juta dos vaksin telah diberi kepada penduduk di rantau ini. Indonesia mendalui dengan hampir 60 juta suntikan melibatkan 6% warganya divaksin. Dalam perkembangan lain, di Gaza pula seorang terbunuh manakala 10 yang lain cedera dalam satu kejadian letupan di sebuah rumah di kawasan berhampiran pasar popular di Al-Zawiyah. Letupan itu juga menyebabkan sebahagian besar rumah dan bangunan serta kedai berhampiran musnah. Letupan yang menggegarkan kawasan sekitar berlaku pada hari ketiga umat Islam di negara itu menyambut Aidiladha. Tentera Israel menafikan mereka terlibat dan menyifatkan letupan itu sebagai masalah dalaman di Gaza. Kementerian Dalam Negeri Palestin memaklumkan siasatan sedang dijalankan berhubung kejadian itu yang masih samar puncanya. Ribuan anggota penyelamat dihantar ke wilayah Henan bagi mempercepatkan operasi menyelamat bencana banjir terburuk di China. Keseluruhan lebih 160,000 penduduk diarah berpindah ke kawasan selamat. Kementerian Pengurusan Kecemasan China memaklumkan 1,800 anggota penyelamat termasuk kumpulan profesional dari 7 wilayah berhampiran dikerah ke kawasan bencana. Tentera Pembebasan Rakyat China pula menugaskan lebih 5,700 anggotanya selain polis, militia dan 148 kenderaan penyelamat bagi membantu operasi di lebih 30 kawasan terjejas. Sekurang-kurangnya 33 terkorban dalam bencana banjir terburuk itu dengan menyaksikan bandaraya Zhengzhou paling teruk dilanda banjir. Di India, haiwan terancam panda merah menerima ahli baharu selepas seekor anak binatang itu dilahirkan di sebuah zoo hasil pelaksanaan program pemeliharaan untuk meningkatkan populasi haiwan diancam kepupusan. Panda merah yang habitatnya dikesan di Himalaya Timur dan China itu dianggap terancam dan sangat rentan terhadap penyakit berjangkit. Berbeza dengan panda lain, panda merah bersaiz lebih kecil dan berbulu merah tembaga ini juga menjadi sasaran sebagai haiwan peliharaan eksotik.
Menjelang saingan Liga Super yang kembali bersambung Sabtu ini, 3 pasukan melibatkan Selangor FC, Petaling Jaya, PJ City FC dan UiTM FC masing-masing dibenarkan kembali menggunakan gelanggang sendiri sebagai tuan rumah dalam baki kempen musim ini. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan Selangor FC dan PJ City FC akan beraksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya sementara UiTM FC di Stadium UiTM Shah Alam. Dato' Abdul Ghani berkata keputusan itu dibuat setelah kerajaan menamatkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada masa sama, Abdul Ghani berkata selain 3 pasukan itu, 2 pasukan Liga Premier iaitu Negeri Sembilan FC dan skuad projek FAM MSN masing-masing turut dibenarkan kembali beraksi di venue asal di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi dan Stadium UiTM. Selain itu, Abdul Ghani turut berkata MFL telah mengemukakan permohonan bagi mendapatkan kebenaran khas kepada pasukan Liga Malaysia susulan SOP Fasa 2 di Sabah yang menyaksikan individu memasuki negeri itu perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Perkembangan terkini itu menyaksikan perlawanan di antara UiTM FC melawan Perak FC yang sebelum ini dijadualkan pada 8 Ogos di Stadium Majlis Perbandaran Manjung diawalkan sehari di Stadium UiTM. Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM mengambil inisiatif menyerahkan bantuan kepada Pusat Sehenti Urus Mayat Kuala Lumpur. Sumbangan berupa 500 unit baju basahan harian dan 225 pakaian pelindungan diri PPE telah diagihkan kepada fasiliti berkenaan yang terdiri daripada 100 orang petugas. Naib Presiden SAM Hazrin Nur Mubarak berkata sumbangan berkenaan merupakan kerjasama bersama syarikat pengeluar pakaian Hakaklo. Saya juga berharap dengan inisiatif ini dapat menggerakkan mana-mana NGO, mana-mana persatuan untuk sama-sama tampil meringankan beban. Kita semua tahu dengan keadaan kes yang makin meningkat ini, barang keperluan asas itu sendiri kurang dalam setiap hospital. Penyerahan tersebut disampaikan oleh Presiden SAM Norris Madi Abdul Manap kepada Timbalan Pengarah HKL Dr. Rusilawati Judin yang berlangsung di Pejabat Pusat Kompleks Sukan Institut Sukan Negara. Berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.